Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua puan-puan, ibu-ibu, kakak dan adik saya yang saya kasihi sekalian? Semoga kalian semua sentiasa diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati kehidupan, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, maka pada hari ini, Isnin 2 November tahun 2020, kita ditemukan sekali lagi melalui alam maya ini untuk kita sama-sama mengikuti pengajian takmir online Kuliah Duha Muslimah Surau Abdul Wahid Kampung Bukit Kucing. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam pelajaran fiqh bab jual beli. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi di dalam penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB, ya, dan kita masih lagi meneruskan kuliah duha muslimah kita ini melalui pengajian takmir online. Semoga kaedah ini dapat membantu ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik untuk kita sama-sama berkongsi ilmu melalui alam maya ini. Dan di kesempatan ini, sebelum meneruskan pengajian, saya juga ingin berpesan pada diri saya dan pada puan-puan agar kita sentiasa meningkatkan kawalan kendiri bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Dengan sentiasa mengamalkan tahap kebersihan diri, sentiasa mencuci tangan, melakukan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari orang sekeliling ketika berada di luar rumah dengan memakai pelitup muka. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan pengajian kita pada hari ini. Dalam bab jual beli, saya menggunakan kitab Matla Al-Badrain sebagai rujukan. Puan-puan ya, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Islam, kita harus memperhatikan dua hal ini, iaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana melihat bagaimana cara kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sentiasa mematuhi suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Manakala hablum minannas pula adalah hubungan sesama manusia, ya. Bagaimana cara kita bersosial ataupun berurusan antara satu sama lain. Juga di sini disebut muamalah dalam kehidupan manusia. Muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Kegiatan muamalah ini termasuklah tata cara jual beli yang akan kita pelajari pada hari ini. Puan-puan, pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah ataupun diperbolehkan sebagaimana yang telah disepakati oleh majoriti ulama fikih dalam kitab-kitab mereka. Dalam hal jual beli, hal ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlandaskan beberapa dalil syar'i. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahallallahul bai'. Maknanya, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ayat ini mengatakan, apa-apa yang bermanfaat bagi hambanya, maka Allah memperbolehkannya. Dan apa-apa yang memudaratkan, maka Dia, Allah, melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini juga para ulama mengambil satu kaedah bahawa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya dibolehkan, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, iaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.
Ini bermakna hukum jual beli adalah halal dalam Islam sekiranya sempurna rukun dan syarat-syarat. Puan-puan ya, apa dia jual beli dalam Islam? Jual beli dari segi bahasa bermaksud pertukaran sesuatu dengan sesuatu sama ada kedua-duanya dalam bentuk harta ataupun tidak. Muqabalatu syai'in bi syai'. Maksudnya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Manakala menurut istilah fuqaha pula, jual beli ialah akad yang merujuk kepada pertukaran ataupun transaksi sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan yang kekal. Jual beli mesti membabitkan sesuatu yang syarak menilainya sebagai harta. Jual beli juga perlu membabitkan pemilikan dan penyerahan hak dan tidak boleh ditetapkan untuk tempoh tertentu sahaja. Jual beli yang sah akadnya iaitu yang sempurna rukun, sempurna syarat dan tidak berlaku perkara yang ditegah oleh syarak berkaitan dengan akad. Dan jual beli yang tidak sah akadnya pula ialah yang kurang rukun ataupun cacat syaratnya atau terdapat perkara yang ditegah oleh syarak yang berkaitan dengan akad. Selanjutnya kita lihat pada bab rukun jual beli. Sebelum tu puan-puan ya, apa dia rukun? Sesuatu amalan ataupun pekerjaan itu hendaklah disempurnakan berpandukan garis panduan ataupun SOP yang sudah pun ditetapkan. Bagi amalan dalam Islam, ini dinamakan rukun. Apabila amalan itu memenuhi rukun yang sudah pun ditetapkan, maka amalan itu akan diisytiharkan sebagai sempurna, betul dan sah. Dalam bab jual beli ada 3 rukun. Yang pertama, aqid, iaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ma'qud alaih, iaitu barang dan harga. Yang ketiga, sighah, ijab dan qabul, iaitu proses penawaran dan penerimaan. Kita lihat pada rukun yang pertama iaitu akid. Apa dia akid, puan-puan? Akid ialah orang-orang yang berakad untuk menjual dan membeli. Ini bermakna si penjual dan si pembeli. Yang kedua adalah ma'qud alaih. Apa dia ma'qud alaih? Ma'qud alaih ialah barang dan harga. Apabila rukun pertama tadi sudah ada penjual dan ada si pembeli, sudah tentulah ada rukun yang kedua, iaitu barang. Apabila ada barang, sudah tentulah ada nilai pada barang itu. Yang itulah yang dinamakan harga. Ini bermaksud barang ditukarkan dengan nilai harga ataupun barang ditukarkan dengan barang. Yang ketiga, sighah, ijab dan qabul. Ini adalah proses penawaran dan penerimaan oleh si penjual dan si pembeli tadi. Ya. Kesimpulannya, dalam proses jual beli ataupun proses urus niaga kita, ada 3 rukun yang mesti kita penuhi. Dan dari 3 rukun ini ada 6 perkara yang harus terlibat dan dilibatkan dengan sempurna, iaitu si penjual, si pembeli, barang, harga, proses penawaran dan proses penerimaan. Keenam-enam perkara ini saling berhubung kait antara satu sama lain dan tidak boleh tidak, setiap rukun ini ada syarat sahnya. Dan syarat sah jual beli ialah ciri-ciri yang akan menentukan sah atau tidak sah sesuatu amalan ataupun sesuatu urus niaga itu. Tanpa syarat yang sempurna, maka tidak sah amalan ataupun urus niaga berkenaan sekalipun dengan ada rukun yang lengkap padanya. Dan pada minggu hadapan dan minggu-minggu yang akan datang, insya-Allah kita akan huraikan pula berkaitan dengan syarat sah setiap rukun dalam proses jual beli ataupun urusan perniagaan kita. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah duha kita sudah pun sampai ke penghujungnya dan sebagai rumusannya di sini saya simpulkan
Jual beli sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat dan hukum mempelajari bab jual beli dalam Islam adalah fardu ain bagi mereka yang terlibat dengan sebarang jenis perniagaan ataupun jual beli. Kerana dengan adanya ilmu, kita semua akan dapat mengelakkan diri daripada perangkap riba, perjudian, gharar dan kezaliman ketika kita berurus niaga. Sekiranya ada pertanyaan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, puan-puan bolehlah tanyakan ataupun kemukakan pada grup kita ataupun pada komen ataupun ulasan YouTube video ini. Akhir sekali, saya memohon maaf sekiranya terdapat kelemahan dan kekurangan saya sepanjang saya bersiaran ini. Sesungguhnya jika ada kebaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sekiranya ada kelemahan ataupun kekurangan itu adalah kelemahan dari diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dengan sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.